kasih Profesor Moderator. Ada dua bahagian dalam reaksi saya. Yang pertama adalah reaksi saya sebelum mengulas persoalan moderator adalah terhadap komen dua pembicara, Datuk Saifuddin dan juga Profesor Samsul. Pertama, mendengar penghujahan Profesor Samsul, hati saya jadi risau. Apakah ketika memberikan kuliah di universiti, Profesor Samsul menyampaikan bahan kuliah mengikut nada yang seperti tadi? Kenapa? Kenapa? Saya sebut begitu. Saya ambil contoh. Profesor Samsul sebut bahawa slogan Satu Malaysia oleh Perdana Menteri Najib itu begitu menggegah, menangkap imajinasi rakyat. Saya terbuka ya. Dan Profesor Samsul sebutkan ya, bahawa dalam NTRI itu rasuahnya semakin menurun. Yang ini saya timbang. Untuk makluman Profesor Samsul, dalam report terbaru oleh Transparency International, kedudukan Malaysia dalam indeks rasuah itu semasa zaman Pak Lah tahun 2003, kedudukan Malaysia nombor 37. 32 bulan selepas Datuk Najib jadi Perdana Menteri, kedudukan Malaysia jatuh nombor 60. Jadi saya bimbang sama ada profesor dapat mengemaskinikan bahan-bahan kuliah. Ini saya bimbang. Ya, saya bimbang. Yang kedua Profesor, betul lah terdapat banyak istilah ya, NKRI, Satu Malaysia dan sebagainya, yang tak boleh. Barangkali Datuk Saifuddin boleh membantu ya. Apakah Satu Malaysia itu satu slogan? Apakah ianya satu dasar? Apakah ianya satu program? Satu Malaysia itu sebetulnya apa? Sebab kalau yang dikatakan Satu Malaysia itu adalah Malaysia ini milik semua rakyat Malaysia, tak kira latar belakang agama, bangsa, anutan, budaya dan sebagainya. Tapi realitinya ialah dalam Perhimpunan Agung UMNO yang berakhir minggu lepas, nadanya itu tidak langsung nada yang terbit daripada pemimpin berjiwa besar yang betul-betul nak melihat ini satu Malaysia. Tak mungkin istilah-istilah seperti kalau UMNO Barisan Nasional hilang kuasa pada pilihan raya akan datang, yang saya nampak memang akan jadi macam itu, maka Raja-Raja Melayu tak akan lagi bertakhta, bahasa Melayu dah tak ada lagi, agama Islam sudah tidak akan dapat dianuti ya? Hak-hak Melayu akan hancur. Untuk makluman rakan-rakan ahli panel ya, di Kelantan ini sudah 20 tahun lebih UMNO tidak berkuasa. Kita masih ada sultan yang memerintah negeri ini. Kita masih lagi menjadi Islam, masih lagi menjadi agama anutan penduduk di negeri Kelantan. Bahasa Melayu masih lagi menjadi bahasa utama dalam pentadbiran negeri Kelantan. Tak ada saya dengar cerita Tok Goni Aziz mempromosikan mesyuarat Esko dalam bahasa Arab. Tak ada. Itu realiti. Ya, hak-hak Melayu tetap terjaga. Kedah juga UMNO lagi menjadi kerajaan. Sultan Abdul Halim adalah sultan yang memerintah. Ya, bahasa Melayu. Saya nak sebut begini sebab antara politik retorik satu bab ya. Tetapi kalau terbit daripada pimpinan utama yang namanya Perdana Menteri, itu yang dilaungkan, ini menyebabkan rakyat harus buka mata. Profesor bertanya pada saya tadi, apa pakej tawarannya? Saya nak sebutkan bahawa ya, pakej yang pertama buat Pakatan Rakyat ialah 4 negeri yang pakatan menjadi kerajaan ada banyak success story. Negeri-negeri ada banyak cerita-cerita kejayaan. Ini yang saya nak sebutkan. Kalaupun ya, kita boleh beza pendapat Profesor, tentulah dokumen dan sumber yang paling authority dalam memberikan sama ada negeri pakatan itu berjaya atau tidak. Saya ambil contoh, rujuk pada laporan Ketua Audit Negara. Ada 3 perkara yang dia sebut terhadap negeri pakatan rakyat. 3 perkara. Yang pertama ialah keupayaan
meningkatkan hasil negeri. Ini keupayaan yang pertama. Yang kedua ialah jimat berbelanja. Dan yang ketiga ialah negeri-negeri ini dianggap sebagai bebas rasuah. Tapi ya, yang saya tanya tadi dari segi tawaran Pakatan Rakyat itu ialah apa harapan yang diberikan oleh rakyat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, kemudahan untuk rakyat. Bukan dari segi kejayaan seperti itu. Saya harus mulakan dulu dengan menunjukkan contoh kejayaan. Barulah boleh kita tawarkan perkara yang dihadapi. Tawaran itu, Profesor, ya, harus bermula dengan satu kepimpinan yang bersih, yang boleh menjaga amanah dan tidak menyeleweng. Itu harus. Profesor, Ya. ini besar nilainya. 20 tahun. Apa kalau kita bercakap begini memberi penerangan macam dia menjadi satu ceramah. Sekarang ini saya soal jawab, YB terus jawab kepada apa yang kita tanya supaya ahli panel lain akan mempunyai peluang untuk juga menjawab soalan. Baik, saya terus. Ya. Profesor bertanya ke apakah package yang kita nak tawarkan. Ya. Yang pertama ialah dalam tawaran kita terhadap 100 hari pertama bila menjadi kerajaan yang namanya tawaran buku jingga. Profesor, ya. Yang pertama, terhadap warga pendidik. Terhadap warga pendidik, guru-guru, ini adalah tawaran kita untuk allowance bulanan mereka dinaikkan sebanyak RM500 setiap bulan. Bukan one off. Ini kerana sesuai dengan kemuliaan profesion perguruan. Dan dengan cara itu kita rasa dan kita, ya, bidang ini akan lebih dipandang mulia, dan tanda Pakatan Rakyat menghargai profesion perguruan ini yang punya kekuatan hampir 400,000 guru ini ialah kita berikan dulu aspek perbelanjaan yang boleh dibelanjakan, disposable income kepada mereka. Itu satu. Satu lagi, Baik. Yang kedua, Profesor, yang kedua, semua perjanjian-perjanjian dalam negara kita antara kerajaan dengan syarikat-syarikat besar yang tidak menguntungkan rakyat, bahkan menyebabkan beban kepada rakyat. Contohnya, perjanjian pengguna tenaga bebas, di mana kerajaan melalui Petronas terpaksa menanggung beban subsidi sebanyak 19 bilion ringgit setahun pergi kepada beberapa syarikat tauke kaya. Pendirian kita ialah perjanjian yang berat sebelah dan membebankan keuangan negara, kita akan semak balik, tetapi subsidi buat rakyat kecil kita kekalkan dan kita pertahankan. YB, saya nak tanya soalan sehubungan dengan apa yang YB cakap itu cerita YB. Tetapi di satu pihak lain orang kata, dan saya sendiri tengok, kalau di negeri Selangor di bawah Pakatan Rakyat misalnya, kalau dahulu semasa UMNO lampu jalan terang, lubang jalan ada tampal terus, rumput panjang potong, lokan tersumbat habis. Tapi sekarang ini benda-benda itu tak terjaga, saya tengok. Dan rakyat ini sebahagian daripada satu benda yang remeh yang gagal kerajaan Pakatan Rakyat yang tangani. Terima kasih. Terima kasih Profesor bangkitkan soalan macam itu. Jawapan saya. Yang namanya politik matang, ya, ialah politik yang memberi tempat terhadap persoalan-persoalan yang lebih besar menghadapi negara dan masyarakat seluruh. Aspek pentadbiran yang berupa longkang tersumbat, jalan berlubang, lampu jalan, itu proses yang berterusan. Ya. Itu proses berterusan. Saya fikir dalam proses medan politik matang ini, sementara kita akui itu tanggungjawab kerajaan, khususnya kerajaan tempatan, tetapi kita nak sebutkan bahawa jangan isu itu sampai mendahului isu penyelewengan, penyalahgunaan kuasa rasuah. Saya persilakan Datuk Saifuddin.